Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana yang sentiasa memfaksikan kepada keadilan. Semestinya saudara penjaga masa yang sentiasa dengan randiknya. Seterusnya, rakan seperjuangan yang saya segani serta hormati sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kami di sini bukanlah untuk membuang masa hadiri, bukan pula untuk berbicara kosong, akan tetapi menyampaikan pidato kami yang bertajuk Rukun Negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Hadirin yang saya hormati, Malaysia merupakan sebuah negara yang masyarakat yang terdiri daripada rakyat berbilang kaum yang mempunyai nilai hidup sosial, kebudayaan dan kepercayaan yang berbeza. Ini menyebabkan perpaduan agak sukar dicapai kerana setiap orang mempunyai kepercayaan dan pandangan hidup yang berbeza. Oleh itu, kita memerlukan sesuatu yang dapat mengeratkan perhubungan dan sesama rakyat dan membolehkan kita hidup bersama dengan aman dan harmoni di bawah bumbung yang sama, tidak kira ada dari kaum atau status yang berbeza. Sehubungan dengan itu, Rukun Negara telah diisytiharkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasruddin Shah pada 31 Ogos 1970. Antara tujuan Rukun Negara adalah untuk menjadikan prinsip hidup semua rakyat negara ini dan menjamin kepaduan kaum kerana dan keamanan negara. Rukun negara seharusnya dijadikan panduan oleh semua rakyat yang mengaku dirinya sebagai warga negara Malaysia. Sekiranya panduan ini sentiasa dipatuhi, pastinya ia akan membentuk rakyat berkualiti. Rakyat berkualiti bersinonim dengan warga negara yang bermutu tinggi dan tinggi nilainya. 5. Prinsip Rukun Negara. Hadirin sekalian, kita pastinya begitu sinonim dengan teks Rukun Negara. Memandangkan kita sudah biasa mengungkapkannya hampir setiap minggu ketika sesi perhimpunan rasmi. Ia bukanlah sekadar untuk ikhlas semata-mata, tapi ada mesej yang ingin disampaikan. Mari kita tinjau apakah mesej yang ingin disampaikan. Prinsip yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Setiap agama pastinya menyuruh kepada kebaikan. Justeru, bagi insan yang beragama, pasti mereka percaya bahawa melakukan perkara yang baik adalah sangat dituntut. Sidang Dewan sekalian, kerana itulah negara kita banyak mengadakan acara keagamaan dan perayaan. Kita ada Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepavali, Christmas dan kita juga ada Kongsi Raya. Mengapa semua ini diadakan? Kerana kita percaya perayaan keagamaan ini dapat membentuk kerjasama sejati, perpaduan murni bagi membentuk jati diri rakyat negara ini. Jelas, prinsip Rukun Negara yang diperkenalkan iaitu kepercayaan kepada Tuhan dapat membentuk jati diri mampat. Sidang Dewan yang budiman, ujar saya yang kedua, di bawah kata naungan kesetiaan pada raja dan negara. Raja adalah pemerintah negara yang tertinggi. Kaitan keduanya sangat rapat sekali. Sebagai rakyat menjadi tugas hakiki untuk mentaati raja dan negara. Apakah bukti kesetiaan ini? Adakah ia menyatakan di bibir sahaja? Tepuk dada tanya selera. Setiap negeri mempunyai pemerintahnya tersendiri terhadap raja. Setiap negeri mempunyai lagunya sendiri yang seni katanya memuji dan menghargai raja dan negeri. Kerana itulah lagu negeri wajib dinyanyikan setiap seminggu sekali bagi menanam semangat jati diri terhadap raja dan negeri serta negara. Sebagai tanda setia rakyat kepada pemerintahannya, masih ingatkah lagi ketika lagu negara pun dipermain-mainkan oleh buntut hantu. Rakyat Malaysia bangun bersatu menentang pengkhianatan itu. Tindakan ini membuktikan pada semua kesetiaan rakyat yang dipelihara dapat bentuk jati diri warga. Kesetiaan pada raja dan negara tidak dapat disangkal lagi bahawa prinsip Rukun Negara iaitu kesetiaan pada raja negara dapat membentuk jati diri yang berwibawa. Hujah saya ketiga, keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang negara kita yang berdaulat ini mempunyai perlembagaan sendiri dan undang-undang yang mantap serta tepat mampu menjadi aspirasi negara yang hebat bagi melahirkan masyarakat yang seimbang dan mempunyai jati diri cemerlang. Uniknya, perlembagaan di Malaysia ialah mempunyai cara yang istimewa dan sentiasa menjadi panduan bagi pemimpin dan menjadi landasan bagi rakyat yang dipimpin. Perlembagaan dan undang-undang inilah sentiasa dipelihara sebagai wadah untuk memastikan jati diri akan terselah dan masyarakat Malaysia akan lahirlah kepercayaan dan keyakinan yang tidak bercampur antara kaum-kaum agar tidak berpecah. Ibarat kata pepatah, telur serangkak pecah sebiji, pecah
semua. Bukannya pecah sebiji pecah sendiri. Kerana itulah perlembagaan dan undang-undang negara mesti dipelihara dan diawasi setiap masa. Mengikut keadaan dan perkembangan dunia, kerana ia menjadi asas bagi warga untuk hidup dalam satu kawasan bersama-sama dan melahirkan jati diri bertoleransi. Hadirin dan hadirat, tegak-tegakkan badan, rehat-rehatkan minda. Ujar saya keempat, kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan adalah pelakuan budi yang begitu tinggi dan haruslah diikuti oleh masyarakat di negara ini. Kesopanan dan kesusilaan dapat melahirkan jiwa rakyat yang mementingkan amalan budi dalam kehidupan seharian. Amalan budi ini juga dapat memperkuatkan jati diri insan walaupun hidup dalam kemodenan, kerana moden saja tidak bererti jika budi pekerti mati. Kerana itulah kerajaan begitu hebat mengadakan pelbagai kempen kesopanan dan kesusilaan seperti kempen budi bahasa dan hidup berjiran kepada rakyat tempatan agar menjadi pegangan dan amalan dalam kehidupan, dan akhirnya terbentuklah jati diri mampan. Pandangan pelancong asing adalah buktinya. Mereka menyatakan rakyat Malaysia begitu berbudi pekerti dan mesra. Kajian Perlembagaan Malaysia tentang tadika pelancong ke negara kita menyatakan 65% adalah kerana rakyatnya yang bersopan santun dan berbudi bahasa. Penghayatan prinsip rukun negara ini adalah buktinya bahawa jati diri rakyat negara ini dapat dibentuk dengan amalan rukun negara. Secara konklusifnya membuktikan rukun negara dapat melahirkan rakyat berjati diri, saling mengira perpaduan demi kejayaan dan berbangga dengan negara sendiri. Negara turut mempunyai rakyat beridentiti, berkualiti serta stabil dari pelbagai segi. Akhir kalam, Laksamana Bukit Baru mohon permisi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.